Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita hari ini dalam sesi PDPR bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Untuk hari ini kita akan sambung isi pelajaran kita yang lepas, iaitu bab 4 lakaran. Anak-anak pelajar sekalian, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan lakaran perspektif. Apakah yang dimaksudkan dengan lakaran perspektif? Seterusnya kamu akan belajar bagaimanakah kaedah melakar lakaran perspektif 1 titik dan lakaran perspektif 2 titik. Kita tengok mana yang sempat. Kalau sempat dua-dua, kita buat dua-dua. Kalau tak sempat, kita buat satu sahaja. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan lakaran perspektif? Okey, lakaran perspektif ni adalah salah satu kaedah ilustrasi objek yang menyamai pandangan mata manusia, iaitu objek dekat bersaiz besar berbanding objek yang jauh. Okey, kamu akan nampak objek yang dekat ni lebih besar lah berbanding yang jauh. Okey, lakaran ini menghasilkan imej 3 dimensi untuk imej yang lebih realistik. Okey, terdapat 3 kaedah. Yang pertama, kaedah 1 titik. Okey, yang ni ni adalah kaedah 1 titik. Masuk 1 titik ni, titik lenyap dia 1 kat sini. Ni namakan sebagai titik lenyap. Kemudian 2 titik. Okey, kat sini ada 1 dan di sini ada 1. 3 titik. 1 di atas sini, titik hilang dia, titik lenyap dia. 2 di sini dan yang ketiga di sini. Okey, ni contoh lakaran perspektif. Sebagai contoh, kalau kita berada di atas jalan, di sebuah jalan yang panjang dan lurus, okey, di bahagian kita berdiri, kita akan nampak jalan tu lebar. Tapi semakin jauh kita memandang ke hadapan, kita akan nampak jalan tersebut makin lama semakin mengecil di hadapan. Okey, yang kedua ni adalah lakaran. Nampak bangunan yang dekat dengan kita lebih besar, pokok tumbuh sama, yang lebih dekat dengan kita lebih besar, yang lebih jauh nampak lebih kecil, jalan tumbuh sama, semakin hujung semakin menghilang. Okey, gambar yang kedua ni, yang ketiga ni adalah gambar bangunan, sama juga bangunan yang berada dekat dengan kita ni lebih besar berbanding bangunan yang berada di bahagian belakang yang menjauhi kita. Ini dimaksudkan dengan lakaran perspektif. Okey, so hari ini kita akan belajar berkenaan lakaran perspektif 1 titik. Macam mana nak melakar lakaran perspektif 1 titik. Okey, so ambil kertas dan pensil dan cuba ikut langkah-langkah yang saya tunjukkan. Okey, langkah yang pertama. Okey, buatkan satu garisan mendata di bahagian bawah kertas. Okey, garisan ni hanyalah garisan binaan. Apakah maksud garisan binaan? Ialah kamu buat garisan ni tanpa perlu menekan pensil tu dengan kuat. Maka garisan yang akan terhasil tu nanti dia tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Okey, itu langkah yang pertama, membuat satu garisan mendata. Okey, langkah yang kedua, okey, garisan mendata ni kita panggil dia sebagai garisan bumi. Kenapa? Sebab dia kat bawah. Kat mana objek kita tu terletak, kita namakan dia sebagai garisan bumi. Seterusnya, bina satu garisan mendata di bahagian atas. Boleh agak lah, lebih kurang lah. Garisan mendata di bahagian atas. Garisan ni kita namakan sebagai garisan ufuk. Ni pandangan mata kita lah. Pandangan mata nanti kita. Kat mana objek kita ni menghilang. Okey, seterusnya, tandakan satu titik. Satu titik silangan kat sini ni dinamakan sebagai titik lenyap. Inilah titik di mana semua objek kita nanti akan hilang. Ni titik di mana segala pandangan objek kita akan hilang. Okey, seterusnya. Okey, binakan satu garisan menegak lebih kurang 3 cm. Garisan mendata, okey, lebih kurang 5 cm dan satu lagi garisan menegak. Maka kat sini kita dah dapat sebuah segi 4 tepat. Okey, sebuah segi 4 tepat
Langkah seterusnya ialah kita labelkan dia. Okey, sebagai A, B, C dan D. Boleh ya anak-anak semua? Okey. Seterusnya, apa yang perlu kita buat ialah kita bina garisan daripada titik A, B, C dan D ni. Kita tarikkan garisan ke titik lenyap. Gariskan ke titik lenyap. Okey. Garisan yang pertama daripada A ke titik lenyap. Garisan kedua daripada B, kita buat satu garisan ke titik lenyap. Garisan yang ketiga daripada C ke titik lenyap. Dan garisan yang keempat daripada D ke titik lenyap. Kenapa garisan D ke titik lenyap ni putus-putus? Okey, kenapa dia putus-putus? Ialah sebabnya garisan putus-putus ini adalah garisan tersembunyi. Sebenarnya kita tak nampak pun dia. Tapi kita nak tunjukkan dia ada, kita tandakan dia sebagai garisan putus-putus. Okey, boleh ikut? Okey, sekarang kita sambung lagi langkah seterusnya. Okey, sekarang ni ukur daripada A, okey, ke titik yang saya buat ni lebih kurang 5 cm lah, lebih kurang 5 cm. So, tandakan satu panjang. Okey, panjang daripada A ke point atau titik ini sepanjang 5 cm dan kita tandakan dia sebagai E. Okey. Seterusnya daripada titik persilangan E ni kita buat satu garisan mendata ke kanan. Okey, garisan mendata ke kanan. Syarat dia apa? Syaratnya garisan mendata ni mestilah selari. Apakah maksud selari? Maksud selari ialah kedua-dua garisan ni mempunyai apa dia? Kecondongan yang sama. Maknanya samalah ni. Ini dengan bawah ni sama. Maknanya kalau dia mendata atas ni ikut mendata. Dan saya labelkan dia sebagai F. Langkah seterusnya daripada F, kita akan buat garisan ke bawah. Ini garisan menegak ke bawah. Okey, daripada F saya gariskan menegak ke bawah dan garisan F ni adalah selari dengan garisan B. Dan saya tandakan dia dengan huruf G. Okey, FG ni adalah selari dengan BC. Okey, langkah seterusnya. Okey, saya buatkan garisan daripada G mendata ke kiri. Daripada G mendata ke kiri dan garisan tu adalah garisan putus-putus. Kenapa garisan putus-putus? Sekali lagi, kerana garisan putus-putus ni adalah garisan tersembunyi. Kita tak nampak pandangan mata tapi kita kena lukis lah. Nak tunjukkan bahawa ada garisan di bahagian belakang. Seterusnya, daripada persilangan ni, persilangan garisan putus-putus, dua-dua garisan putus-putus ni, kita akan lukis garisan menegak ke atas E. Okey, E. Sama juga putus-putus dan garisan ni juga adalah selari dengan garisan FG dan BC. Okey, dan saya tandakan sebagai H. So, garisan HG ni tadi, dia adalah selari dengan EF dan AB. Okey, selesai kita punya basic ataupun asas kepada kita punya lukisan perspektif satu titik lenyap. Langkah terakhir macam lukisan-lukisan sebelum ni, apa kita perlu buat ialah kita perlu gelapkan ataupun kita legapkan garisan objek. Okey, settle selesai kita punya lakaran perspektif satu titik. So, awak akan nampak A, B, C, D ni dekat dengan kita, dia lebih besar berbanding E, F, G, H. Kenapa E, F, G, H ni lebih kecil? Sebab dia lebih jauh daripada kita. Alright, itu adalah untuk perspektif satu titik. Saya nak lepas ni anda cuba. Okey, cuba melukis, melakarkan menggunakan kertas dan pensel lakaran perspektif satu titik. Kalau tak faham, boleh ulang, tayang, kita tengok balik semula langkah demi langkah. Sekian.